أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Malam ni kita merujuk pada muka surat 557. Tajuknya pembukaan kota Makkah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, seluruh umat Islam pada hari ini berkumpul di Mekah, di Arafah. Pada pukul 5.24 tadi mereka wukuf di Arafah, ya, bersamaan dengan pukul 5.24 masa kita di Malaysia. Jadi masa ni mereka sedang berada di padang Arafah wukuf, dan tidak ada amalan yang khusus di Arafah ni melainkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara banyak doa yang digalakkan oleh Rasulullah, iaitu memperbanyakkan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca tahlil itu sebanyak-banyaknya, dan juga perbanyakkanlah juga doa-doa, ya, terutama doa kita supaya Allah ampunkan dosa kita, Allah dekatkan kita dengan agama, berikan kemenangan kepada Islam dan sebagainya. Jadi walaupun matlak kita tak sama, Mekah mungkin awal mereka akan beraya esok, kita beraya lusa. Jadi sebab apa? Sebab matlak, tempat terbit bulan itu tidak sama. Walaupun di zaman Rasulullah pun pernah berlaku, ya, sahabat yang duduk di sebelah Yaman hanya ataupun di sebelah Syam yang jaraknya lebih kurang 1000 km pun tak sama. Ini kan kita daripada Mekah hampir 6000 km. Jadi lagi-lagilah berlaku tidak sama benda tu, ya. Baik, kita tengok pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Dia tak panggil sebagai penjajahan. Jadi kita kena bezakan antara penjajah dengan maftuh, pembukaan. Dia macam contoh orang kata Siam pernah menguasai Kedah. Dia hanya jajah, dia tidak memiliki sepenuhnya. Ya, dia pernah jajah hampir lebih kurang dalam 10 tahun. Kemudian dapat dimenangi balik. Kita tak pernah Kedah ni berada di bawah pemilikan Siam, cuma dijajah. Jadi kita mempunyai kedaulatan khas. Baik, jadi Islam dia tak masuk negeri itu untuk menjajah, melainkan kita gunakan perkataan fathu, pembukaan. Maksudnya membebaskan negara itu daripada belenggu syirik dan kejahilan dan pengabdian sesama manusia. Sebab itu kalau Islam menguasai suatu tempat dan orang tempatan itu perlu Islam dan berkelayakan, mereka akan dilantik menjadi pemimpin. Sehingga kan Nabi kata
khairukum fi jahiliyah khairukum fil Islam. Kalaulah kamu dulu pemimpin di dalam zaman jahiliyah, ketika mana kamu masuk Islam, kamu tetap diangkat menjadi pemimpin. Begitu, ya. Peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Jadi dia rentetan daripada Hudaibiyah. Kita dah belajar lepas, Hudaibiyah ni tahun yang ke hujung tahun ke-5 Hijrah. Nabi nak masuk kerana Nabi bermimpi. Ya. Jadi tak boleh masuk. Tak boleh masuk tahun yang ke-6 tu, ke-5 ke-6 lebih kurang. Kemudian diberi keizinan pada tahun yang selepasnya. Tahun ke-6 tu lah. Ada. Itu pun dengan syarat-syarat yang ketat. Kemudian berlakunya orang kata perjanjian untuk tidak berperang, gencatan senjata. Tetapi oleh kerana berlaku perang yang telah dikhianati, iaitu daripada kabilah Khawazin dan juga Bani Thaqif daripada Taif. Ya, mereka menyerang umat Islam, ataupun mereka menyerang Bani Khuza'ah. Ya, Bani Khuza'ah ni dia duduk antara Mekah dengan Madinah, dan dia mempunyai perjanjian bai'ah dengan Madinah, dengan kerajaan Islam Madinah. Maknanya dia berawah, dia berada di bawah naungan dan juga kerjasama. Bermakna mana-mana musuh yang menyerang dalam pakatan kerjasama, maka Nabi menjadi suatu kewajipan untuk membentengi mereka. Itu perkara asas lah kenapa boleh tercetusnya kepada pembukaan kota Mekah. Dia bermula dengan asbab itu. Asbab itu. Dia bukan sembrono ya masuk begitu sahaja. Sebabnya ialah bahawa beberapa orang daripada puak Banu Bakar. Banu Bakar ni dia bermusuh dengan Islam. Ya, telah meminta bantuan daripada ketua-ketua Quraisy supaya memberi senjata dan tenaga untuk menyerang pihak Khuza'ah. Pihak Khuza'ah telah mengikat janji setia dengan pihak muslimin. Mereka dah ada buat pakatan. Pihak Quraisy telah memberi pertolongan kepada pihak Banu Bakar itu. Maka keluarlah satu kumpulan daripada orang-orang Quraisy dengan cara menyamar supaya tidak dikenali. Dalam kumpulan itu termasuklah Safwan ibnu Umayyah, Khuwaitib ibnu Abdul Uzza dan Muqraz ibnu Hafs. Bertemulah mereka dengan Banu Bakar di suatu tempat bernama Al-Wasir. Lalu mereka menyerang Banu Khuza'ah di waktu malam dalam keadaan mereka tidak bersedia. Maknanya satu pertempuran yang tidak seimbang. Yang ni siap sedia dan yang ni pula tak siap sedia. Tak. Yang ni lengkap dengan senjata, yang satu pihak lagi yang tidak ada apa-apa. Serang pula di waktu gelap, waktu malam. Serang hendap di waktu malam. 20 orang Banu Khuza'ah mereka bunuh. Serang hendak ni kira menang dia lah tak? Maksudnya peluang yang banyak dapat mereka ambil. Dengan itu keluarlah 40 orang Banu Khuza'ah dengan menunggang kuda dikutai oleh Amru ibnu Salim Al-Khuza'i. Dia nama-nama sahabat pun ada Al-Khuza'i ni. Sebab dia laqab. Laqab ni maknanya gelaran. Mereka sandarkan gelaran tu kepada nama tempat. Ya, Bani Salim dia panggil As-Salimi, Al-Khuza'i, Al-Fatani, Al-Klantani, Al-Bantangni, Tantawi. Ada wiwi, ya, ada ya belakang tu, ya nisbah dia panggil. Ya nisbah.
Jadi bila ada nama ya belakang tu merujuk kepada, dia nisbah kepada nama tempat. Al-Makki, Al-Madini, Al-Iraqi, Al-Selangongi. Selangor tak sedap dah. Al-Selanjurni. Gitu. Jadi bolehlah. Macam juga Halimatus Sa'diyah. Halimatus As-Sa'di. Halimatus Sa'diyah ni, Halimatus As-Sa'diyah. Jadi Sa'diyah ni nama tempat. Dia namanya Halimatun. Dia duduk di lembah Sa'di. Jadi lekatlah namanya Halimatun Sa'diyah. Halimatun Sa'diyah. Jadi 40 orang ni pergi jumpa dengan Rasulullah. Mereka adukan apa yang telah dilakukan ke atas mereka. Maka bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menarik selendangnya dan berkata, "Aku tidak akan ditolongi sekiranya aku tidak menolong Bani Ka'ab. Sama seperti aku menolong diriku sendiri." Dan katanya lagi, "Sesungguhnya awan mendung ini memudahkan untuk menolong Bani Ka'ab." Nabi tarik selendang dia. Jadi sebab tu selendang Nabi ni dipanggil sebagai sunnah Nabi. Jadi kadang-kadang diletak sebelah kiri, nak tutup dada, nak tutup jantung. Kadang-kadang diletak sebelah kiri, tak tutup hati, tak sebelah kiri. Kadang-kadang diletak dua-dua, macam tu. Kadang-kadang Nabi buka letak atas kepala, letak atas kepala. Sunnah belaka tu, Kadang-kadang Nabi jadikan dia sebagai imamah, sebagai serban, sebagai serban. Jadi kain ni merupakan sunnah Nabi. Banyaklah kelebihan-kelebihan dia. Kalau kita selsema ke apa ke, dulu-dulu mana ada tisu. Kain ni je lah, alak kat hidung. Kalau lah duduk padang pasir, habuk, tutup dengan ni. Tak, tain sejuk, yang ni juga. Jadi dan kain ni jugalah dijadikan kain kapan. Kain kapan. Dan macam-macam lagi kegunaan dia. Untuk sebagai satu perbuatan sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyesallah orang-orang Quraisy kerana sikap mereka dalam perkara itu. Jadi orang Quraisy ni menyesallah, kenapalah dia berkomplot dengan Banu Bakar. Tak pasal-pasal mereka ni akan diserang oleh kerajaan Madinah. Selama ni pun mereka dah takut dah. Sebab sejak daripada sejarah mereka perangi Madinah, mereka tak menang. Melainkan dalam perang Uhud je. Perang Uhud saja. Itu pun kerana kecuaian satu pasukan yang telah ditugaskan oleh Rasulullah di Bukit Rumah. Jadi itu je lah. Lepas tu mereka tak pernah kemenang. Mereka pergi perang Ahzab, mereka tak menang. Macam-macam perang mereka hadapi, mereka tak menang. Jadikan mereka ni gerun dengan Nabi, takut dengan Nabi. Jadi menyesallah mereka ni. Lalu Abu Sufyan pun datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berunding semula. Pandai buat. Pandai pula mereka ni nak pergi berunding. Dah rasa bersalah sangat dan takut orang kata serangan balas daripada puak muslimin Madinah ketika itu. Abu Sufyan ni awal-awal lagi pergi ke Madinah nak berunding dengan Nabi. Tetapi ditolak oleh Rasulullah. Jadi kena tahu ni tuan-tuan tak. Ada masanya kita boleh berunding. Orang kata benda boleh bincang, kenapa nak tak nak bincang? Tapi ada benda tak perlu bincang. Nak bincang apa? Dah kamu buat salah. Bincang-bincang ni sebelum kamu buat. Sebelum berlakunya apa-apa risiko. Tapi sekarang kamu telah menyusahkan dan telah membunuh sebahagian daripada pakatan yang berlindung bersama kami. Itu orang kata diplomatik.
pencerobohan diplomatik ni benda yang besar. Ya, benda yang besar. Jadi Nabi tolak perundingan. Nabi tak mau berunding. Maknanya itu isyarat perang. Isyarat perang. Macam tu. Ya. Kemudian pergilah Abu Sufyan. Jadi kena faham tuan-tuan tak? Dalam konteks siasat Islam ni. Dia bukan kata, nanti pula kalau zaman kita, tengok Islam tak nak berunding. Islam tak nak berdamai. Islam tak nak kesatuan. Pandai pula kamu duk buat selama ni, lepas tu bila Islam tak nak, kamu duk tuduh benda macam-macam. Tak. Itu biasa orang panggil persepsi. Yang cuba mereka orang kata apa, baling batu tu sembunyi tangan. Lah nampak macam dia tak bersalah. Dia nampak orang lain pula bersalah. Dia macam itulah. Perangai pok-pok munafik, pok-pok fasik, pok-pok kafir. Itu kita kena faham dia punya sepak teranjang. Ya, sepak teranjang. Sebab tu kita ni jangan terlalu lembut. Ya, terlalu lembut. Jadi kemudian pergilah Abu Sufyan, tak puas hati lagi. Dia tak putus asa lagi. Dengan Rasulullah secara direct dia tak mampu. Dia pun pergilah jumpa orang kanan Rasulullah. Orang kanan Rasulullah ni Abu Bakar. Abu Bakar ni sahabat utama. Bukan sahaja sahabat, dia adalah bapa mertua. Ya, bapa mertua. Kira-kira Nabi pun kira malu mata jugalah. Tak? Gitu. Kemudian pergilah Abu Sufyan menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, meminta jasa baiknya untuk memujuk Rasulullah. Abu Bakar menjawab, saya tidak sanggup. Saya tidak sanggup. La astati'. Maknanya dia tak berani. Dia tak berani. Nabi ni benda yang dia tegas, ya, para sahabat takut. Taing dia lembut, taing dia peramah, taing dia penyabar, ya, sahabat jadi seronok. Taing dia bertegas, tidak ada seorang pun yang sanggup mengangkat muka memandang muka Rasulullah. Ni pandai. Ni apa betul pemimpin. Tak? Dia kena ada ketegasan dan dia kena ada orang panggil dia panggil sebagai aura kepimpinan. Tak? Jangan jumpa dengan orang, ya, orang melompat, kita melompat. Orang berdansa, kita berdansa. Orang menjerit, kita menjerit. Tak kena macam tu. Ya. Dari segi orang kata ketokohan, kesekahan, kepercayaan, seorang pemimpin itu kena jaga. Dia tak boleh nak berkinjai. Ya Allah. Jatuh maruah seorang pemimpin. Cuba tu imam dah. Bukan tu imam sini, contoh lah. Dia pergi kenduri, tengok ada karaoke, dia ambil mikrofon, dia terkinjai-kinjai, dia menyanyi. Agak-agak lah subuh esok, orang nak dia jadi imam lagi ke macam mana? Tak. Tu imam tak payahlah, rehat dulu 2 minggu. Selesaikan hak terkinjai-kinjai tu. Jadi hilang siqah. Dia kena ada juga benda-benda yang walaupun benda tu harus ke apa ke, dia pada umum dia tak boleh buat secara itu. Dia ada benda-benda yang dia tidak boleh buat kerana dia seorang pemimpin. Lalu kemudian dia datang pada Abu Sufyan. Kemudian datang Abu Sufyan pada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni dia juga bapa mertua. Anak dia Hafsah. Anak Abu Bakar ni Hafsah. Tinggi lampai orangnya. Anak Abu Bakar, ya, Aisyah Al-Humairah. Dah. Isteri yang Nabi paling sayang. Ya, paling sayang. Meminta jasa baiknya. Jawab Umar. Umar ni dia keturunan kabilah Arab Quraisy, daripada kabilah Adi campur kabilah bukan Al-Khuzai. Ya, kabilah Al-Makhzumi. Kabilah Adi dan Makhzumi ni kira kabilah yang kasar,
tegas dan berani. Batu Umar ni berani orangnya. Berani. Kasar orangnya, berani orangnya. Tegak badannya. Ada. Orang tengok penumbuk pun orang takut dah. Besar penumbuk dah. Kita besar ni, dia 2 kali penumbuk kita. Aduh. Ada. Sekalinya tumbuk KO terus. Ada. Jadi dia pergi minta dengan Umar. Umar pun orang kanan Nabi. Umar dia tegas. Demi Allah, walau sekecil-kecil sebab sekalipun saya tetap akan memerangi kamu. Hak ni sebab kamu ni pergi perang sekutu Nabi. Bunuh. Benda tu besar. Sebab melibatkan pembunuhan. Kemudian pengkhianatan, pencerobohan, perang yang tak seimbang. Banyaklah tak? Umar kata, kalau kecil punya pasal pun kamu buat hal, aku perang kamu. Main-main dengan Umar. Tak? Kalau kita lah maksud kecil tu, hilang kes kamu, hilang selipar aku, keluar surau pun ni pun aku cantak kepala. Contohlah dah. Nak kata benda kecil lah. Tak payah kata kamu pergi bunuh kawan sekutu ni. Kalau kamu ambil selipar aku pun, aku kira bala besar. Lebih kurang macam tu lah. Benda orang dah nak marah lama dah. Marilah apa benda pun. Kecil pun kira jadi. Kecil pun kira jadi. Ada. Benda nak marah. Dia boleh jadi asbab lah. Dia boleh jadi asbab. Orang nak marah dah. Kadang-kadang tuan-tuan, kalau orang nak marah, ke speaker ni orang boleh marah. Dia marahin, serang masjid. Kata apa ni bising-bising? Kenapa talak ke rumah dia? Dia marah. Kes kecil je. Benda boleh bincang. Kalau macam tu, kalau tak nak talak, kita pusing kot lain. Ataupun kamu pindah tempat lain. Dua tu je lah. Jadi maka pulanglah Abu Sufyan, tak berjaya. Dah lah tak berjaya, malu pula tak? Orang tak nak tolong dia. Pandai sangat buat onar. Dengan hampa tidak berhasil maksudnya. Maknanya mereka faham dah tu. Bila Rasulullah tak nak berunding dan para sahabat pun tak nak berpihak pada dia, maka dia faham dah tu apa akan berlaku sikit masa akan datang. Gitu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membuat persediaan menyerang. Dirahsiakan perkara itu supaya tidak disedari oleh orang-orang Quraisy. Katanya, wahai Allah, lindungilah perkara ini dari pandangan orang-orang Quraisy. Biarlah mereka melihat daku dengan terkejut. Ni orang panggil sirriyah. Kerahsiaan dalam organisasi. Kerahsiaan di dalam dalam maklumat. Dia kena ada rahsia. Sebelum benda tu berlaku, ada benda yang perlu dirahsiakan dulu. Kalau benda tu tersebar lebih awal, dia sempat buat komplot dan dia sempat membina kekuatan, ataupun dia sempat untuk lari, ataupun dia sempat untuk meminta pertolongan yang lebih besar daripada Rom ke, daripada Parsi ke, daripada Yahudi ke, apa sajalah. Rahsia. Dan benda-benda rahsia ni kena jaga. Jangan jatuh kepada musuh. Jangan jatuh kepada musuh. Dalam peperangan lebih lagi lah. Berapa kekuatan musuh, berapa kekuatan kita, apakah senjata yang dimiliki, pertahanannya macam mana, bantuannya macam mana, sokongannya macam mana, kekuatannya macam mana, pertahanannya macam mana. Semua ni rahsia. Rahsia. Tak boleh disebarkan dan tidak boleh dibocorkan. Tak. Jadi Nabi minta doa dengan Allah supaya benda tu tidak terbuka. Walaupun zaman tu tak ada internet, tak ada mesej, tak ada WhatsApp dan sebagainya, benda macam ni mudah tersebar. Walaupun tak ada teknologi. Dia cara dia. Alih-alih tuan-tuan, Nabi dah minta awal-awal lagi, jangan sebar, dan Nabi doa pula supaya jangan diketahui. Tapi berlaku. Macam mana boleh berlaku? Manakala dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala tentera
untuk menyerang bertolak menyerang Hatib ibnu Abi Balta'ah. Inilah satunya. Hatib, seorang sahabat, Hatib ibnu Abi Balta'ah. Abi Balta'ah ni menulis surat memberitahu pihak Quraisy bahawa pihak muslimin akan menyerang mereka. Kata Ali radhiyallahu anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutusi saya, Az-Zubair dan Miqdad, 3 orang. Nabi dapat tahu ada pengkhianatan akan berlaku. Maksudnya rahsia ni nak dipecahkan. Jadi iaitu seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Dia tulis surat rahsia. Dan pengutusan surat itu pun dilakukan dengan orang yang orang tak perasan dan orang tidak merasai dia tu sebagai pengutus surat. Dia guna wanita, dia guna perempuan. Tak biasa kerja-kerja perisikan, kerja-kerja ketenteraan ni lelaki. Ya, lelaki. Tapi dia nak rahsiakan benda tu kan. Jadi Nabi tahu. Tu panggil mukjizat lah. Ya. Seorang pemimpin dia kena peka dengan benda-benda macam ni. Kalau zaman kita ni dia dipanggil sebagai warrior. Ya, warrior keyboard, golongan-golongan IT, golongan-golongan persepsi, golongan-golongan ni yang telah ditubuhkan oleh pihak-pihak tertentu. Mereka ni lah yang duk canan benda-benda macam ni. Yang daripada tak ada apa-apa, mereka duduk ratib hari-hari sampai minda masyarakat jadi rasa benda tu satu benda yang benar. Padahal tidak pun. Macam dulu berlaku Arab Spring. Kita ingatkan kebangkitan Arab. Rupa-rupanya Spring tu ada orang lagi kat belakang yang sengaja untuk menggocakkan keadaan. Rupanya di belakang tu ada Yahudi, ada Amerika. Dia nak menjatuhkan kepimpinan lapuk ni. Walaupun kepimpinan lapuk ni orang dia juga, suapan dia juga, tapi dia sajalah dia nak merosakkan negara-negara umat Islam tu. Lepas tu jangan duk percaya sangat dengan popok ni. Jangan duk percaya sangat. Dia macam English dululah, Inggeris. Dia masuk ke Pulau Langkawi. Ya, dia nak minta pok di situ. Jadi sultan pun bagilah dengan cagaran bayaran, ya, lebih kurang kita kata 1,000 pound sterling setahun. Dia hanya bayar 2 tahun je. Lepas tu dia tak nak bayar. Bila sultan suruh keluar, dia tak nak keluar. Dia berpakat pula dengan Siam untuk menyerang. Itulah lebih kurang macam tu cerita. Pokok kafir ni, pokok musuh ni, dia tidak jujur. Jadi Ali, Zubair dan Al-Miqdad diperintahkan oleh Nabi untuk memitas. Benda rahsia ni kena cepat. Benda-benda macam ni dia kena cepat. Nabi yang utama yang mengetahuinya selok belok. Maknanya kalau kita seorang pemimpin, kita kena peka lah. Dan cepat-cepat mengarahkan jentera untuk menghalusi benda ni dan menyelesaikan. Katanya, pergilah kamu hingga sampai ke kebun Kark. Di sana ada seorang perempuan yang menunggang seekor kuda, seekor unta. Maknanya maklumat Nabi ni terperinci. Dia pakai kenderaan apa? Ya, dia punya dia punya spy dia siapa? Ya, dia pakai perempuan. Macam Mission Impossible juga ni. Ada James Bond. Ada lesson to kill ke apa panggil. Jadi dia pergi hantar. Nabi sebut dia duduk di satu perkebunan, dia kenderaan dia apa? Seorang perempuan, dia bawa surat. Surat tu dia duduk letak di mana? Nabi tahu dia duduk tak mana. Dia letak di mana Nabi tahu. Tak? Jelas dan detail maklumat tu diutuskan pada Sayyidina Ali. Bersamanya ada sepucuk surat, ambil surat itu.
Maka kami pun bertolaklah hingga sampai ke kebun itu. Bertemulah kami dengan perempuan itu di atas untanya. Jelas. Tak, Nabi tahu daripada mana? Nabi tahu daripada mana? Inilah wahyu. Inilah Jibril, utusan Allah. Ya, maknanya yakinlah semua ni datang daripada pertolongan Allah Ta'ala. Kami berkata kepadanya, keluarkanlah surat itu. Katanya, perempuan ni kata, tidak ada apa-apa surat pada saya. Ya, tak ada surat. Surat mana? Ya, apa pula surat-surat ni tengah-tengah padang? Tak. Sayyidina Ali tegas, awak berikan surat itu atau kami tanggalkan pakaian awak. Dia 3 orang lelaki tak? Nak bagi ke? Ataupun kami bogel kamu tengah-tengah padang? Takut kok perempuan. Tak. Jadi dia pun rupanya surat tu duduk dalam sanggul. Duduk dalam sanggul. Ada orang perempuan ni senjata dia duduk kat sanggul dia. Ya, kadang-kadang yang pencocok sanggul dia tu adalah senjata dia. Keris dia. Ya, pisau dia. Dia letak cocok. Ya. Lalu dikeluarkan surat itu daripada sanggul rambutnya. Tak. Kira hebat dah tu, tak? Spy dia masa tu. Kira hebat lah. Kami pun membawa surat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat itu bertulis daripada Hatib bin Balta'ah kepada orang-orang musyrikin di Mekah, memberitahu mereka sebahagian daripada rancangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatib dipanggil. Panggil lah. Ada. Dia kira tata tertib. Dia kira tata tertib. Telah melanggar daripada perintah kerajaan. Dia dipanggil. Jadi Nabi tak keluarkan hukum terus. Bicara dulu. Dengar dulu dia punya pandangan. Apa sebab? Bukan terus-terus pegang, penjarakan dan sebagainya. Ambil tindakan melulu, tidak. Lalu kata Rasulullah, apa ini wahai Hatib? Jawabnya, wahai Rasulullah, jangan terburu-buru bertindak ke atas saya. Saya ini seorang yang ada hubungan setia, iaitu halif, hubungan setia dengan keluarganya di Mekah. Dia ada keluarga lagi di Mekah. Ya, tetapi tidak pula saya ini daripada golongan mereka. Malah orang-orang muhajirin yang bersama engkau pun ada saudara mara mereka yang akan mereka pertahankan anak isteri dan harta benda mereka di sana. Saya ingin hendak menyelamatkan saudara mara saya. Apa yang saya lakukan itu bukanlah kerana berpaling murtad daripada agama saya. Saya sekali-kali tidak redha dengan kufur setelah memeluk Islam. Maka kata Rasulullah, dia telah berkata benar. Umar mencelah. Ya, serahkan dia kepada saya, biar saya penggalkan kepala munafik ini. Kata Rasulullah, dia adalah orang yang telah mengambil bahagian dalam perang Badar. Engkau tidak tahu barangkali Allah telah memberitahu kepada orang-orang yang mengambil bahagian dalam perang Badar. Kata Nabi lagi, buatlah apa yang kamu suka, aku telah ampunkan kamu. Jadi Hatib ni, dia bagi dia punya alasan. Dan Nabi kata alasan yang Hatib bagi itu alasan yang dia ni bercakap benar. Dia bukan reka-reka dan dia bukan orang kata buat suatu alasan nak mengelak, tak. Betul alasan dia tu. Tapi tindakan dia tu salah lah. Tapi Nabi tak beri Umar lakukan hukuman terhadap Hatib, sebab Hatib ni salah seorang daripada tentera dalam perang Badar. 313 tentera yang kemuncak, penentu kepada nasib Islam. Hidup ataupun ganapnya Islam hanya tergantung pada 313 orang perang dengan perang Badar masa itu. Maka Allah dah turunkan ayat, mereka yang berhimpun dan bersama dengan Badar, mereka tu diampuni oleh Allah Ta'ala. If'al ma syi'ta fa innahu, ya, buatlah apa yang kamu nak buat, kamu telah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Disebabkan dia ni adalah, ya, orang kata peneroka pertama yang berjuang sungguh-sungguh dalam perang. Mungkin ini dia khilaf dia, maka Allah ampunkan dosa dia. Sebab itulah orang yang perang dalam perang Badar tu diberi keistimewaan yang khusus.
Ya, diberi khusus. Cuma yang perlu kita ambil intisarinya bahawa kita tak boleh nak bersikap pandai itu bagus. Belajar untuk jadi pandai itu bagus. Betul tak? Tetapi memandai-mandai ada satu benda yang silap. Kita tak boleh nak memandai-mandai. Belajar jadi pandai itu bagus. Tapi memandai-mandai itu tak bagus. Dah. Api blackout. Dan kita memang bukan pakar masalah api. Kita pun pandai-pandai ambil wayar ni, cocok sana, cocok sini. Takut tak ada sempat cocok, kita mati. Tak. Jangan duk mandai-mandai benda yang kita tak tahu. Lebih kurang macam tu lah dah. Bab api ni bagi pada orang pakar-pakar dia. Ni semua benda kita nak buat. Semua benda kita nak komen. Tak kena lah. Jangan duk komen benda yang kita tak pandai. Tak? Jadi sebab tu jangan memandai-mandai. Jangan menunjuk pandai. Tak? Belajar jadi pandai tu bagus. Tapi jangan memandai-mandai. Gitu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan musuhku dan musuh kamu, ketua-ketua yang kamu berikan kasihan belas kepada mereka, dan bahawasanya mereka telah kufurkan kebenaran yang telah didatangkan kepada kamu. Maknanya orang kafir jangan angkat jadi ketua. Jangan angkat menjadi pemimpin. Cacah merbah habis. Popok kafir ni dia ada agenda dia. The hidden agenda. Ya, mereka ni berusaha untuk memperkuatkan ya golongan-golongan mereka. Sebab tu sejarah dah menunjukkan benda ni. Macam mana bila diberi kuasa kepada orang-orang kafir, dengan kekuasaan itu mereka gunakan sepenuhnya untuk menguasai umat Islam. Ya, menguasai umat Islam. Mereka boleh buat apa saja. Ya, dengan kekuasaan. Jangan bagi. Ya. Kalau bagi pada mereka, habislah. Macam Palestin lah. Bila kamu dah bagi kuasa ke Palestin, ya, akhir sekali kamu ditendang daripada negara tanah air kamu sendiri. Dah. Dulu Temasek itu negara orang Melayu, orang Islam. Tapi bila dah bagi pada orang bukan Islam, dia tendang. Ya, di mana tempat-tempat orang Melayu ke orang Islam ke, tak ada lah. Istana ke, kerabat ke, apa ke kekuatannya, dia akan dilemahkan. Dia akan melemahkan. Sampai macam tu. Ya, dah lah dia lemahkan, dia ejek-ejek pula tu. Ya, dia boleh buat satu rancangan, dia ejek-ejeknya. Dah.
Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi sebenarnya banyak ayat-ayat bab wala' ni, ya, Allah Ta'ala perintahkan jangan ambil orang kafir. Dan juga orang-orang yang memusuhi Islam ni sebagai penolong, pembantu ataupun pemimpin. Ya. Wa may yatawallallahu wa rasulahu wal mu'minun. Ya. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang menjadikan Allah dan Rasul sebagai pemimpinnya dan orang yang beriman, maka sesungguhnya, ya, parti Allah itulah yang akan menang. Jangan kita ambil selain daripada Allah dan Rasul dan orang beriman sebagai kepercayaan kita. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dun la ta'atan ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Jangan menjadikan orang yang bukan daripada bahagian kamu itu yang kamu lantik jadi pemimpin. Orang kafir inilah. Sebab keluar daripada mulut mereka itu pemusuhan dan perseteruan, dan apa yang ada dalam hati mereka lebih dalam lagi. Mereka menaruh dendam-dendam. Mereka menaruh kebencian. Ni dia. Ya. Kulsum Ibnu Husain. Kulsum. Kalsum lah lebih kurang, ya. Kulsum ataupun Kalsum. Ni nama seorang lelaki. Kulsum ni. Kita kalau Kulsum ni perempuan tak? Jadi dia nama seorang lelaki. Kulsum Ibnu Husain dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penggantinya, wali dia, naib dia, ya, naib imam, pengganti imam ataupun pengganti menjaga urusan di Madinah. Jadi Nabi ni ketua, ya, presiden. Bila Nabi keluar, Nabi lantik pengganti dia untuk mengurusi urusan umat Islam di Madinah. Dia tak boleh keluar biarkan kosong itu. Tidak ada orang yang mas'ul, yang bertanggungjawab. Ya. Macam kita ni, organisasi kita ni memang dah disusun. Dia ada pengurusi, ada timbalan. Tak. Ada nazir, ada timbalan nazir. Lepas tu ada SU, timbalan SU. Jadi dia akan ikut dia punya label dia tak. Kalau nazir pergi haji, timbalan dia lah pegang. Tak. Kalau dua-dua tak ada, dia pergi ke SU. Tak. Kalau SU tak nak, boleh bincang dalam mesyuarat. Dilantik sebagai pemangku. Pemangku. Dia tak boleh tinggal kosong macam tu, seolah tidak ada tuan. Ya. Jadi keluarlah Rasulullah pada hari Rabu 10 hari bulan Ramadan selepas asar. Jadi perjalanan orang ni tuan-tuan, ya, tuan-tuan baca rombongan pertama Tanah Melayu buat haji yang dipimpin oleh pegawai tabung haji, pegawai haji lah masa tu. Tabung haji tak ditubuhkan lagi masa tu. Ya. Dia bermula tahun 1924. Jadi mereka pergi ni naik kapal. Perjalanan mereka start daripada bulan Rejab lagi. Nak pergi haji ni, pergi bulan Rejab. Jadi bila sampai dekat Jeddah, mereka akan berhenti 500 km sebelum sampai ke pelabuhan Jeddah. 500 km. Ya. Maknanya mereka akan orang kata apa ya? Dibersihkan dululah. Disanitizerkan dulu. Dengan mandi garam, dan baju-baju mereka dibersihkan dengan penguapan lah. Lepas tu sampai kat Jeddah, kapal ni dia tak boleh duduk dekat dengan pelabuhan, sebab pelabuhan cetek. Dia akan landing lebih kurang 5 batu. Bayanglah 5 batu jauh. Lepas tu naik kapal Arab Punggah tu. Daripada kapal tu naik sapan dia sampai ke pelabuhan Jeddah. Di Jeddah pula setiap jemaah kita ni akan disediakan unta. 2 orang naik seekor unta. Susah weh. Tak.
Sampai kat Jeddah, mereka akan diletakkan tempat penempatan-penempatan. Masa tu mereka kata Jeddah ni kotor, lalat banyak, nyamuk banyak, air tak ada ataupun ada keruh. Ya, susah nak dapat air. Kemudian perjalanan daripada Jeddah nak pergi ke Madinah makan hari. Daripada Madinah nak pergi ke Mekah 13 hari. Ya, ada 11 checkpoint. Jadi bila sampai ke checkpoint ni, mereka tak boleh ambil daripada air tempat Badui ni. Badui tak bagi, melainkan kena beli. Ya, kayu api pun kena beli sebab masuk sendiri. Kadang-kadang mereka ni diserang oleh perompokan. Orang duk rompok-rompok, ada lanun tengah jalan. Bukan lanun lah dak. Perompok-perompok lah. Ada yang kena bunuh pun ada. Oh, susah nak buat haji zaman tu. Ya, susah. Kena masak sendiri, cari kayu api sendiri. Ya Allah. Nak daripada Jeddah, daripada Madinah nak pergi ke Mekah, makan masa hampir berbelah-belah hari. Aduh, macam kita naik train hari ni 2 jam je. Tak perlu pikul apa, tak dia nak bawa periuk nasi, apa nasi tak ada. Jadi ni Rasulullah keluar bulan Ramadan. Jadi kalau 1924 keadaan dia macam tu, bayangkan masa zaman Rasulullah lagi mundur. Keadaannya lagi, orang kata lebih naif lagi lah daripada pada 1924 tu. Lagilah susah. Jadi Nabi keluar pada 10 Ramadan lepas asar. Cuma mereka ni hak kata daripada Madinah nak pergi ke Mekah ni, orang Malaysia nak pergi masa tu tanah Melayu, mereka akan bergerak pukul 4 petang. Perjalanan mereka bermula pukul 4 petang. Maknanya dekat asar lah. Sebab pukul 4 di negeri Arab ni dekat maghrib dah. Dia bukan asar pukul 4 tempat kita. Tempat kita tengah hari panas lagi. Ya, pukul 4 tu dia kira dah nak dekat maghrib dah. Jadi mereka start pukul 4, mereka akan berhenti pukul 4 pagi. Barulah mereka rehat, mandi dan sebagainya. Kemudian mereka tunggu tengah hari panas tu, mereka tak berjalan. Ya, lepas dekat petang, dekat maghrib baru mereka start berjalan. Tu orang zaman dulu nak pergi haji. Ya, susahnya dah. Macam ni lah juga. Nabi ni dia bergerak lepas asar, dah pertengahan iaitu 10 Ramadan, datang menggabungkan diri bersama Rasulullah ialah beberapa kabilah Arab setelah diberitahu, iaitu daripada kabilah Aslam, kabilah Ghifar, Mazinah, Juhainah dan lain-lainnya. Sini dia tak sebut jumlah dia berapa. Ya, ikut catatannya tuan-tuan, jumlah daripada Muhajirin lebih kurang 700. Jumlah daripada Ansar lebih kurang 3000. Jumlah daripada Aslam 400. Jumlah daripada Ghifar 800. Dah campur lagi dengan kabilah-kabilah yang lain, campur. Keseluruhannya lebih kurang 10,000. 10,000. Ramailah 10,000 ni dah. Kalau buat ceramah umum tu kira ramailah 10,000. Ramai. Zaman tu nak kumpul orang bukan mudah. Ya, jalan kaki je. Ya, 10,000. Ramailah. Gitu, ya. Jumlah bilangan mereka adalah 10,000. Ada riwayat mengatakan 12,000. Tapi yang orang kata jumhur lebih kurang adalah 10,000. Ramailah, ya. Berita kemarahan tentera yang begitu ramai itu tidak diketahui oleh pihak Quraisy, tetapi mereka sudah menjangkakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap akan menyerang mereka kerana gagalnya perundingan Abu Sufyan yang pergi menemui Rasulullah di Madinah. Mereka dapat jangka, cuma mereka tak tahu bila. Bila rundingan tu gagal, bermakna dalam kepala mereka bahawasanya Islam akan menyerang. Cuma bila tu mereka tak tahu. Sebab masa tu Ramadan. Mereka pun ambil kira lah tak. Ramadan, Syawal, nak beraya lagi. Raya pula sebulan. Contohlah tak. Macam-macam lah. Lepas tu masuk musim haji. Orang sibuk nak pergi haji pula. Jadi ambil kira belaka lah tu. Ya, lepas Ramadan, Syawal. Lepas tu Zulqaidah. Lepas tu nak tunggu orang balik haji ke macam mana nak pelihara raya ni. Contoh. Boleh kait lah. Ada. Pelihara raya ni bila pula. Dia ambil kait belaka lah tu. Ada. Bila dah bubar, bila pula nak pelihara raya. Tunggu orang balik haji ke? Orang balik haji berapa ribu?
Contoh. Cuma semua tu diambil perkiraan. Jadi rupanya Rasulullah pergi awal. Ya, mereka tak jangka. Lalu mereka pun mengirim Abu Sufyan, Hakim Ibnu Hazam dan Budail Ibnu Warqa untuk meninjau apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dah dekat baru mereka tahu. Bila dah tahu, mereka tak naklah berlaku perang sebab mereka tak yakin dengan kekuatan mereka. Hantar juga utusan. Ya. Mereka pergi berhampiran dengan jalan memasuki Zahran. Maksudnya memantau saja. Kelihatan kepada mereka ubun api yang begitu banyak dipasang. Sedang mereka dalam kehairanan dan tertanya-tanya, api apakah yang begitu banyak? Kebetulan mereka dilihat oleh pengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ditangkap dan dibawa kepada Rasulullah. Di waktu itulah ya Abu Sufyan telah memeluk Islam. Jadi Abu Sufyan ni dia masuk awal. Dia masuk Islam awal sebelum Nabi masuk ke kota Mekah. Ya. Jadi ceritanya panjang lagi lah ni. Dia punya iktibar pun panjang juga. Jadi kalau nak cerita malam ni tak habis lah. Jadi oleh kerana masa dah pukul 9, kita berhenti situ dululah. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain yustajab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya karim.